Allah, wajah Rasulullah ketika itu lebih indah dari bulan purnama itu. Tuan-tuan, bercahaya. Bercahaya bukan sebab putih. Memang kulit Nabi putih kemerah-merahan. Kulit pun ada 7-8 jenis kulit. Subhanallah, nah. Kulit ada 7-8 jenis kulit. Hak sawah matang, ada kulit putih tapi putih mayat. Elok tak? Elok. Bukan kita nak hina ciptaan Tuhan, tapi tiap-tiap orang ni bangsanya tak nak bagilah kan. Ada kulit, bila saya baca sebut Nabi ni putih, dia macam ada selapis merah, bukan merah bintik-bintik. Ada bangsa Allah cipta dia putih dan kebintik-bintikkan. Ada bangsa putih macam putih mayat. Orang Korea lah banyak, Jepun putih macam mayat ni. Kalau dia main negara-negara panas pun dia akan pakai topi besar tu, tak mau kena cahaya matahari. Bukan kita tengok tu bukan elok pun, kulit dia putih yang dah macam mayat hidup kan. Putih kemerah-merahan ni macam orang Iran, macam orang Syria. Yang saya nampak dua saja, Iran, Syria dan Turki kan. Dan Turki dia putih, dia ada macam selapis merah pula. Begitulah rupa paras Nabi SAW. Cahaya yang keluar tu bukan daripada putih saja, tetapi wajah Nabi itu bercahaya. Bahkan yang bercahaya itu bukanlah wajah Rasulullah sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang bercahaya itu adalah keseluruhan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua cahaya. Bila dia tengok Jabir bin Samurah kan, tak terkenal pun sahabat ni, tetapi setiap sahabat ini bila cerita tentang muka Nabi, dia akan sebut seperti bulan purnama. Dari segi apa? Dari segi memancarkan cahaya. Bukan muka kosong macam kita lah, dia pancar cahaya. Punya indah tak tahulah tuan-tuan. Al-Bara' ibn Azib pun macam tu juga. Bila orang tanya kepada sahabat Nabi nama Bara' ibn Azib, adakah muka Rasulullah ni seperti pedang? Dia berkilat macam pedang, dia bersinar seperti pedang. Maka jawab Bara', la bal mithlal qamar. Tidak, tetapi muka Nabi seperti bulan mengambang. Nampak tuan? Bila sahabat ni sahabat lain ni, bila cerita tentang rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali, saya rasa tak ada dah, yang tu sahaja. Yang terakhir sekali ialah rambut Nabi, sehinggalah Nabi berumur 63, di rambut Nabi hanya ada sedikit uban sahaja. Ada sahabat sebut sedikit uban, ada sahabat sebut tak lebih 30 helai uban, ada sahabat sebut beberapa puluh uban. Sayyidina Anas ibn Malik yang duduk dengan Nabi 10 tahun, dia kata aku kira uban di kepala dan di jambang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 14 helai sahaja. Ini yang paling hebat lah. Hak lain tu sebut dah dekat-dekat dah, ada berapa puluh, ada tak lebih sekian, macam itulah kan. Sekata Sayyidina Anas, ma'adattu fi ra'si Rasulillah wa lihyatihi illa arba'ashrata sya'ratan bayda kan. Dan aku mendapati hanya ada 14 helai saja yang berwarna putih. Maksudnya tuan-tuan, sampai umur 63 kekal tampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua hitam. Ni jambang-jambang ni semua hitam. Tuan-tuan. Tu hak mana hak selama ni hak mimpi jumpa Nabi rambut putih kan. Panjang-panjang dah tapi putih semua. Bukan dia. Memang bukan dia. Sebab tu kena baca Syama'il. Kena tengok Syama'il. Gigi Nabi pun dia tak rapat sangat dan dia tak jarang sangat. Dia bila Nabi cakap tu macam keluar cahaya sikit kat celah-celah tu, tapi bukannya jarang. Ni kat celah-celah ni. Dia Nabi cakap, bukan keluar torchlight. Keluar macam cahaya sikit-sikit ni kat gigi dia. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kata para sahabat, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibn Harith, aku tak pernah jumpa satu orang pun
yang lebih banyak senyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengoklah orang hari ni, banyak memasamkan muka ke banyak senyum? Kalau nak senyum ni kat siapa? Kalau nak senyum ni selalunya orang bawah dia nak senyum kat orang atas. Sebab orang atas tu nak bagi markah akhir tahun nanti. Sebab orang atas tu nak yang boleh bagi tahu dia ni nak pindah ke mana, nak pindah ke mana. Senyum. Senyum yang ada yang mengharapkan imbuhan. Tetapi apabila manusia yang paling Allah sayang, yang tak perlu kepada siapa pun di bawah dia, Nabi Muhammad, tiba-tiba dialah yang paling banyak senyum di kalangan para sahabat. Sahabat kata tak ada. Yang paling banyak senyum di kalangan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Jarir, semenjak aku masuk Islam, tak pernah lagi aku bertemu dengan Rasulullah kecuali Nabi akan senyum kepada aku, illa tabassam. Subhanallah. Nah, kecuali Nabi membanyakkan, kecuali Nabi menghadiahkan senyuman, kata Jarir kepada aku. Maka begitulah rupa paras Nabi SAW. Sudahlah mulia, tampan pula. Sudahlah tampan, berakhlak baik pula. Sudahlah berakhlak baik, disayangi Allah pula. Sudahlah disayangi Allah, pahalanya banyak pula. Sudahlah pahala banyak. Semua orang sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Soalan. Saya ada dengar ada orang tanya hang semayang ikut siapa? Ikut Rasulullah. Katanya semayang hang tak sah sebab kita tak pernah lihat Nabi dan bersama Nabi. Katanya yang betul kita semayang ikut ulama-ulama, tuan-tuan guru yang kita belajar. Apa pendapat Ustaz mengenai soalan tersebut? Kita semayang ikut Rasulullah lah. Tuan-tuan, no? Al-Imam Syafi'i, bila orang tengok dia semayang, ni imam mazhab kita ni, fiqh kita semua daripada dia. Al-Imam Syafi'i bila orang tengok dia semayang, Imam Syafi'i ni berwajah tampan, dia keturunan Nabi. Sambung lagi. Berwajah tampan, Ahlul Bait, keturunan Rasulullah. Tidak ada yang lebih fasih daripada dia apabila bercakap. Dan apabila dia solat, kata para ulama, mereka tengok dia semayang, Imam Syafi'i ni tidak ada yang lebih khusyuk dan tenang daripada Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i dia ambil ibadat semayang ni daripada tok guru dia. Tak silap saya Khalid ibn Muslim Az-Zinji, tok guru dia di Mekah. Kemudian tok guru tersebut ambil daripada orang atas, kemudian yang tu ambil daripada atas, kemudian situ dia ada sanad dia, tuan-tuan. Sanad buat ibadat Al-Imam Syafi'i. Daripada siapa dia belajar setiap pergerakan itu, daripada tok guru dia naik ke atas, sampailah tabi'in, sampailah para sahabat, dan sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan yang pertama lah. Jawapan yang kedua, tuan-tuan, ada beribu-ribu hadis yang menceritakan tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Beribu hadis. Nabi angkat takbir macam mana, Nabi tengok mana, Nabi baca apa, Nabi rokok macam mana, tangan Nabi pegang tangan mana. Beribu hadis tu lah yang sampai kat kita. Dan akhirnya kita tahu macam mana cara Nabi solat. Bila tahiyat Nabi tak kaki macam mana, hadis. Kita tak biasa jumpa ni lah kan, yang kata tak ada tu. Padahal benda tu sangatlah banyak terperinci bagaimana Nabi beribadat, berpuasa, solat, haji dan yang lain-lain. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.